Hai, Assalamualaikum semua. Selamat malam dan salam sejahtera. Saya doakan semoga semua berada dalam sihat walafiat. Sempena cuti ini, jadi kita teruskan bekerja walaupun kita di rumah. Pada video kali ini saya akan berkongsi sedikit ilmu berkenaan dengan pembelajaran pendidikan seni visual tingkatan 2, di mana saya akan menggunakan buku teks pendidikan seni visual 100%. InsyaAllah. Untuk topik yang pertama kita akan bincangkan adalah berkenaan dengan sejarah dan apresiasi seni visual. Baik. Kalau kita lihat secara ringkas, saya akan terangkan secara ringkas saja, sebabnya di dalam buku teks dia sudah menerangkan apa itu sejarah seni dan apresiasi seni visual. Jadi bidang sejarah dan apresiasi seni visual ini memberi tumpuan kepada penggunaan seni ragam hias. Maksudnya memberi tumpuan kepada penggunaan seni ragam hias dalam pengangkutan alat permainan rakyat dan alat domestik oleh masyarakat kita di Malaysia pada zaman dahulu. Dan selalunya seni ragam hias ini mempunyai nilai estetik ataupun nilai-nilai keindahan dalam sesuatu seni ragam hias, dan ianya berkait rapat dengan budaya serta cara hidup masyarakat kita. Itu sedikit serba ringkas penerangan berkenaan dengan sejarah dan apresiasi seni visual. Jadi untuk topik yang ada di dalam seni ragam hias ini, yang pertama adalah seni ragam hias pengangkutan, dan diikuti dengan alat permainan rakyat, dan yang terakhir ketiga seni ragam hias alat domestik. Alright. Negara kita kaya dengan seni ragam hias. Kita boleh melihat seni ragam hias ini pada pengangkutan, alat permainan rakyat dan alat domestik. Seni ragam hias ini biasanya bukan sekadar hiasan saja, tapi dia dibuat mungkin dipengaruhi oleh budaya ataupun cara hidup masyarakat tertentu. Jadi tanpa kita tahu sebenarnya seni ragam hias ini menggambarkan pemikiran, nilai dan kepercayaan sesebuah masyarakat yang menghasilkan produk sendirilah, produk mereka sendiri. Kita tengok satu-satu. Untuk seni ragam hias, dia lebih dikenali dengan ornamen. Ornamen ni apa-apa saja hiasan lah. Ornamen itu bermaksud apa-apa saja hiasan. Dalam glosari buku teks kita, dia menerangkan dekorasi yang digunakan untuk mencantikkan objek. Dekorasi yang digunakan untuk mencantikkan objek, maksudnya itu maksud ornamen. Sama lah dengan seni ragam hias ni, dia benda yang sama, cuma istilah yang berbeza. Hiasan dalam seni craft atau karya seni, itu yang kita panggil seni ragam hias. Ornamen ialah hiasan dalam seni craft atau karya seni visual. Jadinya untuk seni ragam hias di Malaysia, di negara kita ni, banyak terpengaruh dan menggunakan motif flora, fauna, geometri, awan larat dan figuratif. Yang ni siapa yang sudah biasa familiar dengan istilah-istilah ini, mungkin dia tidak masalah lah untuk faham apa itu flora, apa itu fauna, geometri, awan larat dan figuratif. Tak apalah, memandangkan awan larat di sini dia sudah bold, dia hitamkan tulisan ni. Saya terangkan sedikit apa yang saya faham berkenaan dengan awan larat. Jadi awan larat, awan larat ni merupakan satu motif, di mana motif awan larat ni adalah motif yang dihasilkan berkait-kait. Maksudnya dia bukan satu motif, macam satu bunga, dia bunga satu, bunga satu. Tapi untuk awan larat dia akan ada kesinambungan, dia akan ada motif-motif yang menyambungkan antara motif satu dengan motif-motif lain. Dan figuratif. Figuratif ni dia lebih kepada menggunakan anatomi manusia. Penggunaan anatomi manusia, maksudnya motif-motif mungkin ada anatomi yang sudah diubah suai dan dikembangkan lagi ideanya.
Okey, jadi fokus seni ragam hias dalam tajuk ini menjurus kepada pengangkutan seperti yang saya bacakan tadi. Okey, alat permainan rakyat dan alat domestik. Seterusnya mari kita tengok satu-satu. Seni ragam hias yang terdapat pada pengangkutan tradisional. Di negara kita, pengangkutan yang sering dikaitkan dengan seni ragam hias adalah pengangkutan tradisional seperti beca, kereta lembu dan perahu. Makna kata di sini, pengangkutan tradisional terbahagi kepada dua, iaitu pengangkutan darat dan pengangkutan air. Darat contohnya adalah beca, kereta lembu. Untuk pengangkutan air ataupun laut, kita panggil perahu. Jadinya yang menariknya pada seni ragam hias pengangkutan ni, seni ragam hias boleh dijumpa pada mana-mana bahagian. Biasanya dalam buku teks ni dia terangkan, seni ragam hias pada beca dan kereta lembu biasanya terdapat pada bahagian kisi-kisi. Kisi-kisi itu adalah bahagian belakang ni, tempat kita duduk di belakang, dan juga sedikit di bahagian kaki. Belakang tempat duduk, dekat sini belakang tempat duduk penumpang atau bawah letak kaki. Bawah letak kaki di sinilah, untuk beca. Fungsi seni ragam hias dia memang kalau kita tengok, kita untuk mencantikkan. Jadi bila kita kata mencantikkan, automatik dia akan sebagai daya penarik terhadap beca ataupun kereta lembu tersebut. Untuk pengangkutan tradisional air ataupun laut, iaitu perahu tradisional. Perahu tradisional juga banyak dihias dengan seni ragam hias. Tapi dia ada bahagian-bahagiannya lah, ada komponen-komponen yang dihias seperti badan perahu, yang itu ada bahagian akan dihias, bangau, okok dan caping. Apa itu bangau, apa itu okok, apa itu caping, nanti kita akan terangkan satu-satu. Biasanya perahu ni untuk tradisional ni dia banyak terdapat di negeri Terengganu, sebab adik guru untuk perahu tradisional berasal daripada Terengganu. Alright. Perahu yang juga dikenali sebagai kolek atau sekoci dihiasi dengan pelbagai warna dan ukiran di bahagian kepala yang digelar koyan atau caping. Koyan ini digunakan untuk mengikat tali kemudi. Koyan digunakan untuk mengikat tali kemudi. Tali kemudi biasanya di belakang ni lah, inilah yang dipanggil koyan, tali kemudi. Baik, ini adalah bahagian-bahagian ataupun komponen yang terdapat pada perahu tradisional. Gambar foto 1.3, ragam hias pada badan, bangau, okok dan caping perahu tradisional. Bangau, yang ini bangau, boleh tengok bangau. Yang kedua caping di depan ni atau koyan. Ketiga okok, keempat adalah badan perahu. Tahukah anda bangau adalah sebagai simbol semangat ataupun sebagai simbol kepada mencari rezeki di laut. Maksudnya dia buat untuk komponen ini ada maksud dia lah, ada message yang dia cuba sampaikan. Fungsi lain bangau adalah untuk mengikat layar sau dan melekat tiang layar. Dan meletakkan tiang layar. Bangau diletakkan di bahagian kiri, di bahagian kiri kepala atau di hadapan perahu. Maksudnya ada juga diletak di hadapan, ada juga diletak di kiri, tapi di bahagian hadapan. Okok pula terletak di bahagian kanan hadapan perahu. Okok. Ini okok. Pada bahagian badan perahu terdapat seni ragam hias corak awan larat yang menggunakan warna-warna terang. Biasanya warna-warna terang ni, ini biasanya sebelum diwarna dia akan diukir dahulu. Diukir, lepas diukir sudah dikemaskan di kertas pasir, barulah dia mula proses mengecat. Bangau iaitu ukiran kayu yang diletakkan di hadapan perahu. Biasanya mempunyai seni ragam hias motif flora dan fauna. Motif flora dan fauna. Fungsi bangau adalah untuk menyangkut gala panjang dan pukat
Okey. Tadi dia kata sebagai simbol semangat mencari rezeki di laut, okey, untuk mengikat layar. Rupanya dia boleh digunakan untuk menyangkut pukat. Okey, menyangkut pukat di samping menjadi hiasan. Okey, bahagian caping dan okok juga dihias oleh seni ragam hias yang menarik. Itu sedikit penerangan berkenaan dengan pengangkutan air. Okey, pengangkutan tradisional air. Okey. Seterusnya adalah seni ragam hias alat permainan domestik. Okey, di sini yang diberikan contoh ada 3. Yang pertama waw, gasing dan congkak. Okey, alat permainan ini memang familiar lah kepada kita orang Malaysia ni. Lagi-lagi waw ni. Kadang-kadang ada waw yang very simple, okey, yang kita buat memang saja untuk kita beri kepuasan, kita sekadar bermain. Tapi untuk waw kali ini dalam seni ragam hias ni ialah waw yang kita katakan dia berkualiti tinggi, dihias dengan corak-corak, okey, warna-warna yang menarik. Waw ialah warisan budaya yang tinggi nilai estetikanya. Yes, memang tinggi sebabnya cara pembuatan waw ni memang sangat-sangat unik, okey. Sebab dia perlu kita ambil bulu, lepas tu dihiris, okey, lepas tu kita potong kertas warna untuk kita hasilkan corak. Waw terkenal kerana seni ragam hiasnya yang menarik. Biasanya di pada badan, okey, sayap dua-dua kiri kanan dan ekornya. Motif flora dan awan larat menghiasi waw yang dihasilkan. Contoh-contoh waw ialah waw bulan, waw burung dan waw kucing. Itu adalah contoh-contohnya. Jadi para pendengar, saya punya video ni jadinya kalau boleh sediakan satu kertas A4 ataupun kertas A3, okay, bersama dengan pen untuk kita buat sedikit catatan mind mapping supaya apa yang saya jelaskan dan pendengar tulis, okay, insya-Allah akan faham dan ingat. Okay. Untuk alat permainan rakyat yang kedua adalah gasing. Okey, adalah gasing. Terdapat 2 jenis gasing, iaitu gasing pangka dan gasing uri. Gasing yang mempunyai seni ragam hias ialah gasing pangka. Okey, gasing pangka ni dia ada seni ragam hias. Kalau gasing uri ni mungkin diguna untuk laga-laga gasing lah, macam main Beyblade gitu. Seni ragam hias terdapat pada bahagian bahu gasing. Okey, pada bahagian bahu gasing. Seni ragam hias yang biasa digunakan ialah motif flora. Okey, pada gasing ni dia gunakan motif flora. Tapi mungkin ada juga yang pengkarya-pengkarya tu dia akan gunakan motif fauna sebab menampakkan lagi gasing tu lagi garang apabila dia berlawan dengan gasing-gasing yang lain. Okey, dan yang terakhir dalam alat permainan rakyat ni iaitu congkak. Ini memang biasa perempuan lah suka main congkak ni, biasa perempuan. Permainan congkak menggunakan papan kayu berlubang atau lubang di atas tanah. Congkak ni dia ada 2, sama ada kita buat di atas kayu, lepas tu kita buat lubang ataupun di tanah. Kita boleh buat juga di tanah. Kita lubang, gali tanah tu, lepas tu kita carilah guli ke, batu ke atau biji buah getah ke untuk kita jadikan sebagai buah yang diletakkan di dalam lubang tadi tu. Okey, buah congkak biasanya menggunakan biji getah, macam tadi biji getah atau guli. Seni ragam hias boleh dilihat pada badan, kepala, ekor dan lubang congkak yang biasanya menggunakan motif awan larat dan flora. Maksudnya di kepala, di ekornya, di lubangnya. Dan mungkin sedikit tambahan kalau kita tengok pada gambar ni, dia ada juga di badannya ni, di badannya. Kan, jadi badannya pun memang kena ada lah sebab itu adalah bahagian yang cantik bila kita buat perhiasan di situ. Okey, itu untuk alat permainan rakyat. Dan seterusnya yang terakhir adalah seni ragam hias alat domestik. Okey, yang ini alat domestik ni biasa dia berkait dengan keperluan harian, terutamanya di rumah. Alat-alat seperti rehal, ukuran, acuan putu, jebak puyuh, bakul, nyiru ialah contoh alat domestik tradisional yang mempunyai seni ragam hias tertentu. Jadinya dalam kita punya buku teks ni dia bagi contoh 4 saja. Yang pertama rehal, sejenis papan bersilang yang direka untuk meletakkan Al-Quran. Ini kan mestilah bila kita baca kitab suci Al-Quran, jadi kita kena letakkan di atas rehal.
Jadi mungkin kita hias sikit bagi nampak menarik, timbul rasa minat untuk kita lagi nak menggunakan rehal, okey, untuk baca kitab suci Al-Quran. Okey, ukiran yang digunakan biasanya ukiran tebuk tembus. Maksudnya dia akan ada lubang-lubang bagi nampak lagi motif-motif yang digunakan. Motifnya pula adalah motif flora, geometri. Geometri ini termasuk dengan Arabic motif, okey, dan juga kaligrafi. Itu untuk rehal. Okey, jadinya untuk alat domestik yang pertama rehal. Yang kedua adalah kukuran. Okey, kukuran ialah sejenis alat yang mempunyai mata bergerigi. Maksudnya dia tajam-tajam lah kan, ada tajam-tajam. Kegunaannya untuk mengukur, mengeruk, mengikis isi kelapa. Ini digunakan untuk isi kelapa. Tapi kalau mungkin saya tidak sempat tengoklah masa zaman saya kecil-kecil dulu, tiada yang bukir-ukir ni kan. Dia sekadar papan buat kaki, lepas tu letak besi bergerigi tadi itu. Okey. Seni ragam hias alat ini terdapat pada bahagian badan yang bermotifkan flora dan fauna serta awan larat. Di sini kalau kita tengok di sini pun ada motif yang menggunakan garis silang pangkal, itu ditambah dengan motif flora, motif motif fauna pun sama. Okey. Bentuk ukiran kukuran ini berbeza antara satu tempat dengan maksudnya setiap tempat tidak sama. Jadi that's why lah saya punya kampung dulu tiada ukiran, sebab mungkin budaya itu tidak sama kan, lebih kurang begitu. Okey, itu sedikit penerangan untuk rehal. Yang ketiga kita panggil acuan putu. Alat acuan putu ni adalah alat untuk membuat kuih putu kacang. Okey, seni ragam hias biasa boleh kita nampak pada corak kuih lah yang dalam kuih tadi itu. Okey, dalam acuan tadi itu. Okey, pelbagai motif yang digunakan, boleh juga kita gunakan motif bunga, daun-daun kan. Boleh juga mungkin kita mau buat sedikit motif yang berbeza kan. Kita buat ada fauna sikit, jadi nampak ada burung kan. Jadi kalau biasanya kalau budak-budak kan dia makanan tradisional dia kurang minat. Jadi mungkin kita boleh develop, kita cari untuk kita tambah lagi nilai estetikanya ikut peredaran masa, tapi kita kekalkanlah dia punya originality tradisional tu, mungkin dari segi bentuk kena ada pemegang sini, motif kita upgrade sikit begitu kepada siapa yang ingin menghasilkan acuan putu lah. Okey, dan yang keempat adalah jebak puyuh. Ya, jebak puyuh ialah alat yang digunakan untuk merangkap burung puyuh. Okey, alat ini mempunyai pelbagai jenis, pelbagai seni ragam hias. Misalnya seni ragam hias yang dihias dengan motif flora yang membentuk salur bayung, sulur bayung di atas gunungan dan lingkaran yang kompleks. Sulur buyung. Kalau kita tengok glosari, sulur bayung. Motif ukiran berunsur tumbuhan seperti tunas. Motif ukiran. Dan motif gunungan menggunakan teknik tebuk tembus. Ini saya cakap tadi tu pada rehal tadi tu. Tebuk tembus. Ini adalah salah satu teknik yang ada dalam seni ukiran. Itu jadinya untuk alat domestik terdapat 4 alat. Yang pertama rehal, yang kedua kukuran, yang ketiga acuan putu, dan yang keempat adalah jebak puyuh. Alright. Sedikit di sini dia terangkan juga adik guru yang terlibat. Tukang ulung perahu tradisional iaitu Hasni bin Ali, lahir pada tahun 1946 di Terengganu. Mewarisi kemahiran daripada ayahnya. Dari beliaunya lah, dia warisi daripada beliaunya. Maksudnya biasa kalau gini masa dia kecil-kecil dulu dia memang ikut dengan dia punya bapa ataupun ayahnya untuk berkarya, menghasilkan craft.
menghasilkan pelbagai jenis perahu seperti perahu sekoci, perahu payang, dan perahu kolek. Perahu buatannya kaya dengan nilai tradisional Melayu. Yes, kalau kita tengok pun pada gambar potret beliau, bajunya pun memang nampak kemelayuannya. Okay, dan seterusnya adalah adik guru wow tradisional, Syafi'i bin Jusoh, lahir pada tahun 1947 di Kelantan. Okey, meminati bidang craft wow sejak kecil dan mendapat sokongan keluarganya. Keunikan hasil pembuatannya ialah badan wow berbentuk bulat dan seimbang. Okey, dilantik menjadi duta syarikat penerbangan Malaysia Airlines dan seiring dijemput membuat demonstrasi di luar negara. Okey, jadi berdasarkan daripada penerangan adik guru dan tukang ulung ni, kalau kita lihat sebenarnya keluarga ni dia banyak memainkan peranan yang sangat penting lah. Kalau kita diberi dorongan, insyaAllah kita akan dapat ceburi apa yang kita minat. Okey, itu adalah sedikit berkenaan dengan topik seni ragam hias. Okey, mungkin saya boleh sentuh sedikit rumusan untuk topik ini. Okey, jadi harapan saya semoga para pendengar memahami apa yang saya cuba sampaikan dalam perbincangan ataupun perkongsian kali ini. Okey, seni ragam hias pengangkutan terbahagi kepada dua. Okey, yang pertama darat, yang kedua air ataupun laut. Okey, untuk pengangkutan darat, contoh pertama beca, yang kedua adalah kereta lembu. Untuk laut pula adalah perahu. Jadi perahu ni dia agak complicated sikit lah kalau mau ingat, sebabnya dia ada bahagian-bahagian tertentu iaitu badan, bangau, okok dan caping ataupun koyan. Okey, alat permainan rakyat. Alat permainan rakyat yang pertama wow, kedua gasing, ketiga congkak. Seperti yang kita bincangkan tadilah. Okey, alat domestik pula terdapat 4. Okey, 4 jenis, 4 contoh. Okey, yang dia bagi. Yang pertama rehal, yang kedua kukuran, yang ketiga acuan putu, yang keempat adalah jebak puyuh. Okey, jadi semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada semua pendengar. Okey, audiens yang menengok saya punya video ni, semoga segala ilmu yang saya cuba sampaikan dapat buat catatan sedikit dalam kamu punya mind mapping tadi. Okey, insya-Allah saya akan sambung video ini bila mana saya free. Kalau free nanti saya akan cuba upload yang baru lagi lah, untuk supaya perkongsian ini tidak putus begitu saja. Nanti kita akan buat sambungan-sambungan mungkin sampai pendidikan seni visual tingkatan 5 nanti. Okey, alright. Itu saja, jangan lupa like dan subscribe saya punya channel YouTube. Okey, semoga kita sama-sama mendapat manfaat. Okey, sekian, terima kasih dan wassalam.